A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan pada hari ini ya. Semua sihat-sihat. Berapa orang ada sekarang? Berapa orang? Tu nampak. Saya tak nampak berapa orang. 21. 21 orang. Cantik. Wih, Hmm. ramai hari ni. Oh, tinggal 19. 18 hampir mana orang ni? Okey. Tadi Ustazah ada cerita dah tentang surah Ad-Duha ni diturunkan di Mekah, mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Ad-Duha kerana Allah telah bersumpah dengan waktu duha di permulaan ayat dia tu. Di depan dia ada waw kan, wad-duha. Okey, waw tu kan. Waw ni, waw biasa kita dengar kita yang kita dah tahu maksud kepada huruf waw tu adalah dan. Tapi kalau dalam kes ni, setiap kali kamu akan jumpa dalam Al-Quran, apabila di awal perkataan atau di awal ayat ada waw dan setelah itu dikembarkan dengan masa atau tempoh, itu membuktikan bahawa penegasan daripada Allah. Boleh diertikan dengan pengertian sumpah. Allah bersumpah. Bukan kita kata dan waktu duha tu bukan. Bila ada waw di awal kalimah dan disambung selepas padanya itu adalah tempoh waktu ataupun masa, itu adalah bukti penegasan daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah sedang bersumpah dengan waktu duha. Nak beritahu kata bersungguh-sungguh. Okey? Lepas tu kita sentuh tadi, Ustazah bersentuh dah sebab turun Ad-Duha ni merupakan satu penafian Allah terhadap tuduhan orang kafir kan. Mereka telah mengatakan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Rasulullah kerana telah lama tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah kan. Lama sungguh. Itu adalah sebab-sebab turun dia. Okey. Intisari daripada surah Ad-Duha ni, Tazah tadi boleh cerita Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah. Rasulullah akan diberikan kegembiraan yang besar di akhir kelak nanti berbanding di dunia. Sebab apa? Dengan ujian-ujian yang dihadapi kan. Dekat surah ni pula Allah menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah semenjak kecil seperti perlindungan dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Banyaklah lagi dia ada dalam ni kan. Okey. Saya nak terang sini sikit. Nak sentuh sikit, nak ulang balik. Saya nak bagi gambaran macam ni. Kalau kita ni sekarang ni, kita dalam kelas lah kata. Masing-masing pun dah semakin remaja, dah nak masuk alam remaja dan ada yang dah masuk alam remaja. Dah balik kan. Okey, kita gambarkan, kita bayangkan macam ni. Satu hari, bukan kata satu hari lah, pada kebiasaannya kita sentiasa mendapat surat daripada kekasih. Okey. Saya nak bagi gambaran macam ni lah. Kita sentiasa mendapat surat daripada kekasih. Surat, tak kira lah surat apa. Tapi bila kita setiap kali kita dapat surat tu, kita akan merasa gembira. Seronok je contoh kan. Contoh dia siapa dia? Tak kira lah Rashfil ke, dapat surat daripada Atikah ke, daripada Ariana ke, daripada Alicia kan. Mana nak tahu lah. Contoh. Ni bukan Rashfil Nam Farabi. Ni Rashfil duduk Colombia. Setiap hari dia akan dapat surat setiap pagi. Bila dia main sekolah saja, dia duduk tengok-tengok ada surat bawah meja dia. Dan dia bila baca tu dia akan merasa gembira, akan rasa seronok. Okey, contoh. Hari kedua, hari berikutnya dia dapat lagi. Walaupun surat tu tak tulis apa, tak tulis banyak-banyak, dia hanya tulis okey gambar senyum saja ke apa ke, contoh macam tu kan. Dan bila dia buka surat tu, dia baca, dia rasa gembira. Seronok je hari tu kan. Besok pun macam tu juga, lusa pun macam tu juga. Tapi pada satu hari tiba-tiba dia main pagi-pagi tu tengok-tengok tak ada surat. Dia rasa pelik hari ni kurang ceria. Besok pun dia main tak dapat surat juga. Surat tak ada, dia ni gimana? Padahal dia ada dalam kelas je.
bukti-bukti di kehadiran dia dekat kelas tu ada. Lusa pun sama juga, minggu depan sama juga, bulan depan sama juga. Adakah dia ni tak suka kat aku dah? Ataupun dia ni pun dah ada dah, dia suka kat orang lain pula. Itu gambaran dia, saya nak cerita. Contoh gambaran yang saya bagi tadi, contoh yang saya bagi tadi, ini benda ni dia berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya kata tadi surat cinta tu? Surat cinta tu wahyu daripada Allah. Setiap kali dia terima wahyu daripada Allah, setiap kali baginda Nabi terima dapat wahyu daripada Allah, wahyu ni apa? Dia ni petunjuk jalan kan, jalan, memberi jalan kepada dia kan. Setiap kali dia dapat wahyu, baginda Nabi ni dia rasa seronok sangat. Sehinggalah pada satu ketika wahyu tidak turun-turun. Wahyu daripada Allah ni, surat cinta pada Allah ni tak turun-turun. Selepas pada sehari tak turun, selepas pada seminggu tak turun-turun, sebulan tak turun, sampailah lama, sampai berbulan-bulan, sehingga 6 bulan lamanya Nabi tunggu surat-surat cinta daripada Allah ni, wahyu yang Allah nak turunkan, tak sampai-sampai. Sampai Nabi, baginda Nabi ni turun naik daripada bukit tempat Nabi terima wahyu kan, menerima wahyu. Kat mana, kat Gua Hira tu lah, naik turun. Punya lama Nabi tu naik turun, sampailah musyrikin kata apa kat dekat Nabi, tengoklah tu. Tengoklah wahai orang Islam, tengoklah Nabi hampa tu, yang hampa mengaku kata Nabi tu. Hampa tengoklah Muhammad yang hampa mengaku kata Nabi tu. Allah dah tak sayang kat dia dah. Mana yang janji-janji yang kata tu Allah akan bersama dia, tak ada. Nampak dia turun naik, serupa macam orang gila. Itu yang dah tuduhan banyak tu. Sehingga kan, Nabi ni tak tahu nak jawab apa pun tak tahu ni. Sampai 6 bulan, bayangkan 6 bulan. Kita, kalau satu hari dalam satu tempoh, kita berdoa kepada Allah Ta'ala ke berdoa. Jangan kata lama lah, kita seminggu pun kita doa kan. Atau contoh kita tengah sakit, kita sakit perut ke, sakit demam ke apa, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah aku, ya Allah, sembuh. Minta berdoa, besok tak lega-lega juga. Lusa pun tak lega-lega. Kita masa tu kita akan fikir, ya Allah Tuhanku, Allah ni tak sayang kat aku ke? Sedangkan aku merintih, merayu kepada ni. Aku bermunajat, minta tolong Allah Ta'ala untuk sembuhkan. Itu baru seminggu. Kita bayangkan. Itu kita. Bayangkan Nabi yang Allah kata ni, dia ni kekasih Allah ni. Selama 6 bulan meminta-minta, merayu, tak turun-turun, tak sampai-sampai surat cinta pada Allah. Bayangkan. Macam mana perasaan tu. Kita yang sakit sehari dua pun duk berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit aku tak tahan dah rasa sakit. Ataupun kita masih kita dalam keadaan susah kan. Kita dalam ada masalah, ya Allah Tuhanku, bagilah masalah aku sekarang ni selesai, ya Allah. Aku ni dalam kesusahan. Contoh katakan. Itu baru seminggu, baru 2 minggu kita berdoa. Sebulan contoh kata. Padahal kita ni insan biasa. Bayangkan yang Nabi itu adalah kekasih Allah, dia menunggu, dia merintih, dia mohon, wahyu tak kunjung tiba. Surat cinta daripada Allah itulah firman tu kan, wahyu dia. Selama 6 bulan, itu bagi bayangkan Nabi tunggu lama. Apatah lagi kita. Nak cerita apa kau macam ni? Nak cerita, Allah sengaja bagi contoh macam tu untuk pengajaran kepada kita. Nak kata banyaklah cerita. Okey, selanjutan daripada tu, selepas pada 6 bulan, Allah turunkanlah surah Ad-Duha ni, surah Wad-Duha, dengan sumpah dia tu. Dalam keadaan tu pula bukan kata satu surah saja. Kalau dalam riwayat, Allah turun 2 surah terus bersamaan. Surah Ad-Duha dan surah lagi, surah Alam Nashrah. Okey, hari ini kita sentuh akan Wad-Duha. Okey, bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha. Okey, dekat situ
Allah mulakan ayat tu dengan sumpah, dengan yang tadi saya kata tadi, waw, huruf waw. Wadduha. Apabila waw di depan dan selepas pada waw ada tempoh waktu, itu maksudnya kat situ sumpah daripada Allah demi waktu duha. Okey. Sebab apa ada waktu duha tu? Sebab apa yang Allah nak cerita kat waktu duha tu? Ah, sebab apa tak bubuh waktu tengah hari, waktu petang? Ini bubuh waktu duha. Sebab apa? Apabila waktu duha adalah dalam sekian waktu, kita akan merasa bahagia. Bayangkan pagi-pagi kita keluar waktu yang matahari cerah, elok terang, kita nampak jalan, kita nampak. Tapi dalam keadaan yang sama, di situ kita akan rasa bahagia. Kita akan rasa seronok pagi itu. Walaupun ada cahaya, tidak panas. Dia akan rasa sejuk. Orang ramai pun akan jogging, berjalan. Tengok kat situ sejuk. Ya. Walaupun cerah kan. Allah nak tunjukkan kat situ, kata. Dalam kamu duk tengah ada gundah gulana tunggu 6 bulan ni, aku nak bagi contoh kat kamu. Aku nak bagi pengajaran supaya kamu fikir. Wadduha. Aku tak tinggal hang ni. Dalam kamu dalam keadaan susah ni, sebelum ni aku pernah bagi dah kat kamu waktu yang seronok kat kamu. Lepas pada tu baru dia masuk walaili iza saja. Kamu tengok maksud kat situ. Walaili iza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Saja dekat situ gelap gelemak. Gelap yang tak ada cahaya langsung. Mula-mula Allah mulakan ayat wadduha ni dengan cerah. Dengan waktu cerah yang bernamaikan. Waktu pagi yang ada cahaya matahari yang sangat sejuk, yang sangat selesa. Kemudian Allah pindahkan ayat yang kedua dengan demi malam, dan malam apabila ia sunyi sepi. Bukan kata malam saja ni, dia kat sini Allah tegaskan dengan perkataan saja. Saja tu maksudnya apa? Gelap gelemak. Gelap tak ada cahaya. Sebab apa tu? Sebab Allah nak bagi contoh dekat Nabi nak cerita dah. Selama 6 bulan kamu sedang menanti menunggu wahyu daripada aku sengaja aku nak bagi kamu fikir. Bagi pengajaran ini supaya umat-umat kamu fikir. Bukan hanya kepada Nabi, tapi sebenarnya Allah nak bagi contoh ini, pengajaran ini supaya kita fikir. Apabila dulu satu waktu kita pernah senang, kemudian kita akan rasa susah dalam keadaan susah. Contoh dia sekarang macam ni lah. Waktu COVID macam ni, kita susah, kita rasa susah. Tak selesai-selesai. Setiap hari ada 5,000 lebih yang kes positif kan. Bila lah nak selesai masalah COVID ni? Aku dah tak tahan sangat dah duduk rumah je, tak boleh nak macam-macam lah. Dalam waktu macam ni kan kita rasa susah. Itu yang dia Allah gambarkan kat sini. Walaili iza saja. Apabila malam, dan malam apabila ia sunyi sepi. Bukan saja sunyi sepi saja, gelap. Bayangkan kita keluar rumah, gelap, tak ada lampu langsung. Apatah lagi dalam rumah yang elektrik tak ada, gelap. Lilin tak ada, apa tak ada. Kita meraba cari jalan. Mata tak nampak. Bayangkan. Begitulah keadaan Allah nak gambarkan. Dalam keadaan kamu pernah susah, teraba-raba mencari ni, gelap ni, kamu kena ingat sebelum tu aku pernah bagi kamu kesenangan. Kesenangan tu macam mana? Allah gambarkan dengan waktu duha tu. Kadang-kadang kita tak ingat apabila kita rasa susah sekarang ni. Kita tak ingat. Allah sedangkan Allah banyak bagi kat kita rahmat, bagi nikmat kat kita sebelum tu. Tapi kita tak pernah fikir apa benda tu. Kita rasa susah sekarang ni. Sedangkan kita tak fikir yang kesenangan yang Allah bagi. Rezeki-rezeki yang Allah bagi sebelum ni. Itu baru 2 ayat. Kita tengok. Supaya benda ayat-ayat surah ni Allah sengaja bagi kat situ, bagi supaya Nabi mengalami keadaan tu untuk apa? Untuk jadi pengajaran kepada kita. Bukan hanya untuk Nabi sebenarnya nak cerita ni. Bukan hanya untuk Nabi saja. Sebenarnya
Allah nak bagi pengajaran ini kepada kita. Itulah. Bayangkan Nabi saja yang kekasih, yang orang kata apa, title dia ni kekasih Allah, yang diuji sebegitu hebat macam tu sekali, macam mana yang kita ni yang biasa ni, yang amal ibadat pun tak tahu mana. Ha? Waktu kita susah, kita senang dulu, kita tak fikir akan susah ni. Kita senang, kita duduk seronok saja. Tiba-tiba waktu main, waktu COVID ni, kita rasa susah lah. Nak keluar tak boleh, nak naik bicycle tak boleh, nak keluar makan kat kedai tak boleh. Kita rasa susah kan sekarang ni kan. Tetapi, kita tak fikir sebelum tu yang nikmat yang Allah pernah bagi kat kita. Kalau kita nak orang kata nak kaitkan dengan surah Wadduha ni, memang kena dengan waktu kita sekarang ni. Mula-mula Allah bagi kesenangan, seronok. Kemudian Allah bagi pula kita bagi rasa susah. Siapa macam tu, walaili iza saja, terkhabar-khabar, gelap gelita cari. Sunyi, sepi, tak ada orang. Kita rasa duduk susah macam tu, susahlah awal lah. Allah bagi, Allah tak angkatkan boleh cepat-cepat kan. Kesusahan kita ni. Aku dah tak sanggup dah. Aku nak main sekolah, aku nak jumpa kawan-kawan, aku nak belajar. Aku nak belajar cara yang depan-depan dengan cikgu, dengan ustaz, dengan ustazah. Aku tak suka belajar dalam ni. Susahlah, tak faham. Aku lebih suka pergi belajar dekat sekolah. Assalamualaikum. Ya, salam. Ada. Tazah keluar dah. Baru duduk berceramah semangat ni. Okey. Kemudian Allah sambung lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu. Dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Ini ayat yang Allah turunkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala tu kalau nak ikut dalam apa bahasa Arab dia ni gila kalau nak ikut. Gila ni bukan gila yang penyakit gila ni. Gila ni akibat dia ni terlalu stres. Sebab apa? Sebab orang kaum musyrikin tuduh Nabi ni gila sebab apa? Duduk nak turun bukit tu, nak tunggu. Duk tunggu ternanti-nanti wahyu daripada Allah selama 6 bulan. Lepas kaum musyrikin kata tengok tu orang gila. Muhammad sampai jadi gila apa tengok tu. Allah semakin menjauh pada dia, Allah tinggal dia. Bayangkan Allah pun tinggal dia, yang apa kata Tuhan dia tu, macam mana Allah dengan apa? Dengan yang pengikut-pengikut dia. Sedangkan Nabi yang apa kata dia tu kekasih Allah pun Allah tinggal dia. Bayangkan hampa ni macam mana. Ini tuduhan-tuduhan yang kaum musyrikin duk tuduh kan. Tapi Allah tegaskan kat situ, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrikin. Kemudian Allah sambung lagi, dan sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ni. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaan. Ini nak cerita apa? Nak cerita yang pertama tadi, mula-mula Allah bagi kesenangan. Wadduha, demi waktu duha yang sangat seronok, yang sangat damai, yang sangat bahagia, yang sangat sejuk. Kita menikmati keadaan tu kan. Wadduha. Kemudian Allah uji pula dengan walaili iza saja. Allah uji pula walaili iza saja, dan malam apabila ia sunyi, sepi, terabah-abah, kita duk cari gelap gelita. Waktu tu kita ada gelabah dah kita. Serupa macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa susah. Pada satu ketika kita merasa seronok. Kemudian kita diuji dengan kesusahan-kesusahan. Dengan masalah-masalah, kita akan rasa susah lah. Ya Allah, masa tu kita akan teringat pada Allah. Apabila kita susah, automatik kalau orang yang beriman, dia akan teringat kepada Allah. Apabila kita tengok ayat yang kedua tu, bila kita teringat, bila kita susah, diuji dengan kegelapan, kesunyian, dengan penuh masalah tu kan. Kemudian kita teringat kepada Allah. Baru Allah balas balik. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak pernah meninggalkanmu. Allah balas balik. Allah jawab balik.
Lepas pada Allah jawab balik kata Allah tak tinggal lah. Bila kita susah ni, ada gangguan apa tu? Semat ni. Mula-mula Allah bagi kita seronok tu kan. Yang ni kalau orang kata terjemahan dia tafsir dia tu. Bukan kata kita terjemah, kita faham dengan maksud duha tu saja. Kita tengok mula-mula Allah akan bagi seronok kita. Kita seronok, kita pun kecil-kecil macam Nabi mula-mula kan. Nabi dilahirkan walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan anak yatim kan. Dalam keadaan yatim yang kematian bapa, kemudian datuk baginda belah dia. Datuk Nabi ambil belah, kemudian bagi pula kepada ibu susu. Ada saja walaupun dia dalam keadaan anak yatim, tapi ada saja yang pak cik dia, datuk dia, ibu susu dia, ibu dia sendiri dia akan jaga waktu itu kan. Tak ada merasa langsung. Kasih sayang tu penuh. Ini nak cerita ni duha mula-mula. Wadduha. Mula-mula hari itu kita akan seronok. Sama juga macam kita ni. Kita pagi-pagi kita akan rasa seronok. Ataupun kita dalam sebelum ni kita tak pernah fikir pun, kita tak ada masalah. Kita contoh yang paling mudah kita ambil waktu macam ni lah. Sebelum ni kita tak pernah rasa pun situasi COVID macam ni kan. Kita jalan sehari-hari macam biasa. Seronok je pergi sekolah, balik sekolah, pergi main apa semua kan. Tiba-tiba walaili iza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi, bukan saja sunyi sepi, gelap gelemak, tak nampak apa, terkabur-kabur kita. Itu menggambarkan bahawa pada keadaan sekarang ni kita dalam keadaan masalah. Kalau paling contoh kita bagi contoh COVID waktu sekarang ni, rasa susah saja. Mula-mula kita rasa seronok, kita tak fikir langsung. Kemudian Allah bagi ujian kita, susah. Nak pergi sekolah tak boleh, nak pergi makan kat kedai tak boleh, nak pergi mana tak boleh, kerja kurung kat rumah. Kemudian apabila kita rasa susah, kita akan, seorang yang beriman, kita akan fikir Allah Ta'ala. Baru kita akan terlintas, ya Allah Tuhanku. Masa tu kita akan teringat kepada Allah. Itu ayat yang ketiga. Tuhanmu, kemudian baru Allah akan jawab. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Kemudian selepas pada Tuhan jawab, selepas pada tu Tuhan, bila kita sabar dengan apa yang Tuhan tu bagi ujian, kemudian Tuhan akan bagi apa? Bagi solusi kepada kita. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu dari permulaan. Itu yang ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu nanti adalah lebih baik daripada permulaan. Mula-mula kamu rasa susah ni, nanti. Bahagia tu nanti, kebahagiaan. Sekarang ni kita akan rasa susah sebab COVID ni. Nanti kena ingat Allah bagi tahu dah. Nanti kamu akan rasa, waktu tu akan rasa bahagia. Selepas pada ujian, kita akan rasa kebahagiaan. Allah dah janji benda ni. Sebab tu dia ada wow, huruf yang wow tu saya bagi tahu tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau reda, berpuas hati. Sehingga kamu reda, kamu akan rasa seronok dan puas hati. Mula-mula akan datangkan ujian. Mula-mula Allah, kalau kita tengok daripada ayat ni kan, mula-mula Allah akan bagi kesenangan. Kita kecil-kecil, kita tak fikir apa langsung. Main je kita waktu budak-budak kan. Main je tak nak fikir apa. Kemudian Allah akan bagi kita ujian sedikit supaya kita fikir. Kemudian Allah akan bagi ujian kepada kita. Bila Allah bagi kita ujian, kita akan rasa seronok dan kita akan ingat kepada Allah Ta'ala. Kat situ kita akan merintih, kat situ kita akan minta doa, kat situ kita akan merayu pada Allah. Bila kita merayu, sebenarnya Allah nak benda tu. Nak rayuan kita, nak munajat daripada kita. Selepas pada kita merintih, Allah akan bagi solusi. Allah akan bagi janji. Dan selepas pada ni akan ada bahagia. Selepas pada kesusahan, Allah akan ganti dengan kesenangan. Itu maksud dia tu. Dan ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Bukankah ia mendapati, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Ini nak cerita apa? Cerita pasal Nabi kecil-kecil dulu. Allah peringatkan balik kepada Nabi. Allah peringatkan peringat balik kepada Nabi. Pernah tak kamu fikir dulu kamu seorang anak yatim? Kamu kematian bapa. Okey, Allah bagi ingat balik. Ingat balik kepada Nabi. Allah peringat balik. Hang dulu pernah jadi anak yatim, dalam keadaan anak yatim, dalam keadaan anak yatim aku bagi kasih sayang yang penuh. Walaupun hang tak ada ayah, aku bagi kasih sayang daripada pak cik. Aku bagi kasih sayang daripada tok wan. Aku bagi kasih sayang daripada ibu. Aku bagi kasih sayang daripada siapa? Daripada ibu susu. Aku bagi kasih sayang apabila dah besar dah, aku bagi kasih sayang daripada seorang isteri yang kaya-kaya. Iaitu apa? Siti Khadijah. Waktu tu dia tak rasa langsung seperti anak yatim. Alam yajidka yatimah fa'awa. Ayat yang ke-6 kita tengok. Bukankah dia pernah dapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. Ini Allah nak peringat. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu memberikan hidayah petunjuk daripada Allah. Bila kamu tercari-cari, dalam masa bila tercari tu, masa bila kamu dah susah tu, kamu tercari-cari ya, waktu tu. Sama juga macam kita, bila kita susah baru kita akan teringat. Bila kita senang, kita tak teringat kepada Allah. Bila kita contoh, kita jatuh baru sebut Allah, sakitnya sebut dan sebut Allah. Time kita tak sakit tak sebut. Seronok gelak. Oi. Cuba kita Allah uji sikit. Sebab tu kita tu kata Allah ni zalim lah kepada hamba dah. Sebenarnya bukan zalim, itu adalah kasih sayang daripada Allah. Allah sebenarnya Allah sayang kepada kita. Allah bagi ujian sikit supaya apa? Supaya kita ingat balik kepada Allah. Ingat balik nikmat-nikmat kesenangan apa yang Allah pernah bagi kepada kita. Itu nak kata. Cerita ada. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Ayat yang ke-8 kan. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Ini Nabi miskin. Ketika itu anak yatim selepas pada kematian bapa, pada kematian tok wan, dibelak oleh ibu bagi kepada ibu susu, kemudian mati pula ibunya, dibelak pula oleh pak cik dah. Selepas pak cik pula meninggal, ini diberikan kesenangan. Tengok ayat kat sini. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Kekayaan tu sudah, ini Siti Khadijah. Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Seorang yang kaya-kaya, perempuan yang sangat baik budi pekertinya, yang penuh kasih sayang. Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Okey? Ayat yang ke-9. Fa'ammal yatima fala taghar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ini sebab apa Allah bagi ayat ni? Bukan kata tujukan kepada Nabi saja, walaupun ini realitinya, ini adalah kisah. Allah cerita tentang kisah Nabi, tapi sebenarnya bukan saja kepada Nabi, tapi untuk kita jadikan pengajaran. Nabi, walaupun dia ni Allah bagi, Allah cerita balik kat dia, hang dulu pernah jadi anak yatim, aku bagi hang merasa macam ni. Kemudian nanti hang kena ingat balik. Hang bila dah senang, hang jangan buat macam mana orang buat kat hang. Okey. Dan yang ke-10, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tangking herdik. Ini apa dah? Mula-mula Nabi susah. Nabi kematian ibu, bapa, kemudian pak cik, kepada tok wan semua tu kan. Allah ganti dengan kebahagiaan, kekayaan kepada apa? Oleh Siti Khadijah. Okey. Itu yang dah cerita yang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 apa dia? Allah panggil balik. Ingat.
Dulu hang susah, hang anak yatim. Nanti hang besar nanti, hang kaya, hang akan senang, hang akan peringat balik. Peringat balik umat-umat hang macam mana. Jangan berlaku kasar terhadap anak yatim. Macam mana aku jaga, macam mana aku berikan kebahagiaan kepada hang, macam mana aku buat kepada hang, hang kena buat juga macam tu. Sama juga macam kita. Macam mana hampa susah sekarang dulu, dulu ni hampa susah. Apabila hampa senang besok nanti, hampa jangan berlaku kasar. Hampa kena ingat anak yatim, hampa kena macam tu. Sebab apa? Ini yang berlaku sekarang ni. Bila orang susah aja anak yatim, kita tengok pandang sebelah mata. Kita selalu meremehkan. Adapun orang yang meminta-minta bantuan, maka janganlah engkau tengking herdik. Apabila mereka ni orang susah, main minta hang dengan doktor dik. Mentang-mentang hang kaya lah ni, hang tak pernah ingat dulu hang pernah susah. Sedangkan kebahagiaan, kesenangan ni semua ni daripada Allah. Hang tak ingatkan dulu Allah bagi hang susah. Dulu hang susah, Allah bagi hang kesenangan, hang bagi hang kaya, bagi hang pangkat, bagi hang macam-macam. Apabila hang dah semua kaya apa semua, hang dah tak ingat dah orang susah. Hang tengok mereka sebelah mata. Hang tengking, hang herdik apa-apa. Itu nak cerita kat sini. Allah nak bagi pengajaran, Allah bagi peringatan kepada kita. Dan ayat yang terakhir, fa ammal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun orang yang minta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau herdik dan tengking. Dan ayat yang terakhir, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Ingat balik daripada semua kenikmatan yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, rahmat yang Allah bagi sebelum ni, hang kena ingat balik. Di akhirnya nanti, mula-mula permulaan Allah akan bagi kesenangan. Di dalam kehidupan kita, mula-mula kita akan rasa senang. Kemudian di tengahnya Allah akan bagi ujian, sedikit ujian. Supaya apa? Supaya kita merintih, kita teringat kepada Allah. Bila kita teringat, Allah akan jawab. Aku ingat Kak Hang. Aku saja bagi hang susah ni supaya apa? Hang merintih, hang merayu, hang berdoa, hang mohon kepada aku. Aku nak rayuan-rayuan tu. Aku nak doa-doa daripada hang. Aku nak hang merintih. Itulah cerita dia ni. Surah Ad-Duha macam tu lah. Allah nak bagi pengajaran kat kita. Allah nak bagi peringatan kepada kita. Daripada awalnya permulaannya Allah akan bagi seronok. Kemudian Allah akan bagi ujian di tengahnya. Dan akhirnya Allah nak bagi kita, Allah supaya kita sebutkan, kita zahirkan kesyukuran, bentuk kesyukuran. Allah nak kita bersyukur. Bila kita dah Allah melepaskan kita daripada masalah di tengahnya, dan kita mendapat kejayaan, kita akan rasa seronok, kita akan rasa bahagia selepas dia tu. Jangan lupa bersyukur kepada Allah. Itu maksud dia dalam surah ni sebenarnya. Bukan hanya ceritakan tentang Nabi, tapi maksud di sebalik itu Allah nak bagi peringatan dan bagi pengajaran kepada kita supaya kita jangan buat. Jangan apa? Yang pertama tu jangan herdik anak yatim. Yang pertama tu. Contoh anak yatim tu siapa? Nabi. Allah beri peringatan. Sebab apa? Ketika tu ramai orang-orang kafir musyrikin banyak duk perali dia, duk kata macam-macam, hina dia lah apa kan. Okey. Itu saja hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti. Kalau ada apa-apa tak faham, tanya. InsyaAllah. Boleh jawab, saya jawab. Ada apa-apa tambahan, Ustaz Asrul? Ada Ustaz Asrul? Okay. Ustazah Fadilah. Buat latihan modul yang Ustaz bagi tu. Buat satu je, jangan lebih. Buat yang peta minda yang ditanya bilangan ayat. Yang pertama tu. Yang tu je. Yang lain kita akan sambung minggu sekali lagi. Sebab tak ada Najak lagi, intisari pengajaran semua. Jadi kamu buat satu je. Dah buat. Dah buat? Cepatnya Okey, antara 11:30 ni kamu buat latihan tu. Kalau ada apa masalah, tanya Ustazah dalam ni lah. Ustazah akan tunggu sampai 11:30. Tanya dalam grup. Okey?
voice ni kita tutup tak apa. Tanya dalam tu Ah. nanti kita jawab. Tanya dalam grup pun boleh. Okey. Okey. Ah, Sampai jumpa okey. lagi. Wabillahi Okey, taufiq selamat. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.